Baiklah, webinar percuma ini telah ditaja khas oleh GDM FX dan topik pada hari ini kita akan ceritakan tentang pengurusan kewangan iaitu money management. Hari ini 16 hari bulan Januari 2013. Kita akan bermula pada pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam. Pembentang adalah saya, Azfar, dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia. Mari kita lihat apa tajuk-tajuk utama pada hari ini. Tajuk utama pada hari ini ada 4 tajuk, iaitu pengurusan wang. Yang kedua, diversifikasi ataupun diversification. Yang ketiga, kita akan menceritakan tentang strategi martingale dan anti martingale. Dan yang keempat, strategi kadar pulangan tinggi. Saya harap perbincangan pada hari ini akan membantu anda dalam menguruskan kewangan anda semasa anda berdagang. Baiklah, kita mulakan dengan sedikit introduction. Dalam perdagangan forex, kita hanya melihat kepada dua kemungkinan yang bakal berlaku, iaitu kadar kenaikan, kadar penurunan, dan kita melihat kepada dua button utama kita apabila kita berdagang, iaitu buy dan sell. Dengan itu, sesiapa yang mampu mengawal kadar kemungkinan ini akan berpeluang besar untuk mendapat keuntungan yang besar, yang tinggi pada masa akan datang. Dalam pelaburan forex, kehilangan adalah sebahagian daripada perdagangan. Maka dengan itu, tidak ada sistem yang sempurna yang boleh memberikan anda 100% ketepatan. Itulah sebabnya, kenapa kita harus memberikan diri kita sedikit wang untuk melakukan kesilapan. Dengan melakukan sedikit kesilapan, kita akan mempelajari bagaimana untuk memperbetulkan satu keadaan, dan dengan itu, seterusnya akan meningkatkan lagi kemampuan kita untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi pada masa akan datang. Baiklah, mari kita teruskan dengan pengurusan wang di dalam forex. Satu titik kritikal yang menunjukkan perbezaan antara keuntungan dan kerugian merupakan satu pengurusan wang yang agak penting yang kita akan lihat. Ia membuktikan bahawa jika 100 pedagang atau peniaga memulakan perdagangan menggunakan sistem dengan kemungkinan 60% kemenangan, hanya 5 pedagang akan dalam keuntungan pada keakhirannya. Mengapa saya mengatakan demikian? Di sebalik 60% kadar kemungkinan menggunakan satu sistem perdagangan, 95% daripadanya akan mengalami kerugian kerana pengurusan wang yang agak lemah. Bermakna hanya 3% yang akan berjaya. Sebagai contoh, X, berapa orang, berapa pedagang yang ada, didarabkan dengan 60% kadar kemungkinan yang kita boleh dapati dengan menggunakan satu sistem, dan mendarabkan 5% daripada golongan itu yang menggunakan satu pengurusan wang yang baik, maka 3% sahaja yang akan berjaya satu masa nanti.
Ini hanya satu statistik yang kita dapati daripada pedagang-pedagang forex. Dan statistik ini tidak semestinya 3%, bahkan lebih banyak kadar orang yang berjaya, pedagang yang berjaya di Malaysia, dan semakin meningkat hari demi hari kerana mereka sedar bahawa pengurusan wang ini adalah sesuatu yang penting dan mereka mampu untuk melakukan perdagangan yang baik. Pengurusan wang adalah bahagian yang paling penting untuk diamalkan kepada mana-mana sistem perdagangan. Dengan itu, kebanyakan pedagang tidak memahami bagaimana untuk ia menjadi penting kerana dengan memahami konsep pengurusan wang dan memahami perbezaan antaranya dan bagi membuat satu keputusan perdagangan dalam keadaan yang efisien, kita memerlukan pemahaman konsep pengurusan wang. Dengan memahaminya, perbezaan antaranya, dan bagi satu keputusan perdagangan, kita haruslah memikirkan satu cara yang efisien untuk melakukan perdagangan dengan kadar kewangan yang stabil, yang efisien. Oke, dengan itu, pengurusan wang ini mewakili jumlah wang yang anda akan letakkan ke atas satu perdagangan dan risiko yang anda letakkan ke atas satu perdagangan. Maka dengan itu, di luar sana terdapat pelbagai strategi pengurusan wang. Semua bertujuan untuk memelihara baki amount account daripada pendedahan terhadap kadar risiko yang tinggi. Pertama sekali, kita perlu memahami istilah equity trust seperti berikut. Equity trust bersamaan dengan bermula kunci kira ataupun satu permulaan balance account ditolakkan dengan amount kedudukan yang terbuka. Sebagai contoh, jika anda mempunyai satu kira-kira 10,000 USD dan anda memasukkan perdagangan dengan 1,000 USD, maka equity trust yang anda ada pada ketika itu adalah $9,000. Ia nampak simple, nampak mudah, tetapi mengikut rekod, disiplin para pedagang kebanyakannya tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Jika anda memasukkan satu lagi perdagangan 1,000 ke atas perdagangan yang sebelumnya, equity trust akan berkurangan menjadi 8,000. Ia adalah penting untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan equity trust kerana pengurusan wang anda akan bergantung pada equity ini. Dan kebanyakan pedagang tidak mengetahui bagaimana untuk mengira satu margin. Margin ini adalah penting sekiranya kita ingin membuka satu pesanan terhadap satu pasangan mata wang. Kerana sekiranya kita tidak tahu mengira margin dan kita ingin membuka satu pesanan yang agak besar, keadaan di mana kita tidak mampu untuk membuka satu pesanan itu dan satu window keluar yang menunjukkan not enough money, di mana ia menggambarkan di mana kita tidak mempunyai satu kadar kewangan yang mampu untuk membuka satu pesanan tersebut. Kerana sekiranya kita membuka satu pesanan di dalam forex, ia merupakan satu keadaan di mana kita membuka satu kontrak, satu nilai kontrak terhadap satu pasangan mata wang tersebut. Di sini kami akan menjelaskan satu contoh model pengurusan wang yang telah terbukti dan memberikan pulangan tahunan yang tinggi dan risiko yang agak kecil ataupun terhad. Mari kita lihat apakah strategi yang dimaksudkan. Ini adalah satu contoh. Account standard dengan permulaan account $100,000. Size kontrak kepada account standard tersebut
merupakan $100,000. Leverage yang digunakan adalah 200/1. Anda boleh menyesuaikan strategi ini untuk akaun dagangan yang lebih kecil atau lebih besar. Tiada masalah. Sekiranya anda ada apa-apa request untuk melakukan untuk mendapatkan penyertaan ini, anda boleh request kepada saya dengan saya akan berikan anda saya akan berikan kepada anda email saya. Dan saya akan membantu anda untuk membuat pengiraan terhadap perdagangan anda. Baiklah, dengan contoh ini, kita mulakan dengan akaun standard 100,000, size kontrak 100,000, leverage 200/1. Saya akan memberi satu cadangan kepada anda untuk memulakan risiko anda setiap perdagangan tidak boleh melebihi 3%. Ia adalah lebih baik untuk menyesuaikan risiko kepada 1% atau 2%. Kami lebih menyukai kadar 1%, tetapi jika anda yakin dengan sistem perdagangan anda, maka anda boleh mengubah risiko kepada 3%, bahkan 10% ataupun 20%. Ia terpulang kepada anda, mengikut kepada kadar risiko yang anda mampu terima ke atas akaun anda. Dalam contoh ini kita akan ambil 1% kadar risiko daripada $100,000 nilai akaun, iaitu bersamaan dengan 1,000. Anda harus menyesuaikan stop loss supaya anda tidak kehilangan lebih daripada 1,000 setiap perdagangan tunggal sekiranya anda merisikokan 1%. Baiklah, yang pertama. Contoh yang pertama. Satu situasi yang pertama. Jika anda adalah seorang pedagang jangka pendek ataupun scalper dan anda meletakkan stop loss 50 pips di bawah ataupun di atas terhadap satu kemasukan pesanan anda, contoh anda letakkan satu entry belian ataupun buy, anda akan letakkan stop loss 50 pips di bawah pesanan itu, dan sekiranya anda membuka satu pesanan sell atau jualan, anda akan letakkan 50 pips di atas entry point anda itu. Pengiraan matematik yang simple seperti contoh ini, 50 pips untuk $1,000, maka dengan itu 1 pips kita akan dapati $20. Bermakna saiz perdagangan yang kita perlu selaraskan supaya kita merisikokan $20 per pip sebanyak 50 pip ini adalah 2.0 untuk standard lot dan 20.00 untuk mini lot, manakala 200.00 lot untuk micro lot. Dengan leverage 200/1, saiz kontrak perdagangan anda akan menjadi 10,000. Bagaimana untuk mengira 10,000 tersebut? Di bawah ini ada cara dia. 100,000 dibahagikan dengan nilai leverage 200 tadi dan akan didarabkan dengan $20 saiz yang kita akan buka. Maka dengan itu saiz kontrak yang kita beli pada ketika itu atau kita jual pada ketika itu adalah $10,000. Dengan contoh ini, sekiranya perdagangan dihentikan dalam keadaan kerugian, anda akan kehilangan $1,000 bersamaan 1% daripada baki akaun anda.
perdagangan ini akan memerlukan saiz margin 10,000 seperti yang kita katakan tadi, 10% daripada baki anda. Ini bermakna anda perlukan 11%, 10 campur 1, 11% nilai akaun anda untuk diperdagangkan. Manakala 89%, 100% tolak 11% tadi, 89% tersebut akan menjadi reserve kepada anda. Jika anda adalah seorang peniaga jangka panjang, iaitu long term investor ataupun swing trader, dan anda meletakkan stop loss 200 pips di bawah atau di atas entry point anda, kita lihat bagaimana. Ini contoh kedua. Jika anda menjadi seorang peniaga jangka panjang, yang seperti saya ceritakan tadi, seorang swing trader, letakkan stop loss 200 pip di atas atau di bawah. Saya cadangkan 200 pip kerana swing trader akan sentiasa membiarkan perdagangan mereka lebih lama. Maka dengan itu 200 pips adalah satu kadar yang mampu ditanggung oleh seseorang swing trader. Dengan 200 pips, kita akan merisikokan risiko yang sama, 1%, iaitu $1,000. Bermakna, 1 pip akan memberi satu kerugian atau keuntungan kepada kita sebanyak $5. Maka dengan itu, saiz perdagangan kita perlu selaraskan dengan $5. Sebagai contoh, untuk satu standard lot, kita akan meletakkan nilai lot 0.5 ke atas kita punya entry. Untuk mini lot, kita akan letakkan 5.0 lot kepada entry tersebut. Manakala untuk mini lot, kita akan letakkan 50.0 terhadap lot tersebut. Dengan 200 leverage, saiz margin perdagangan anda akan menjadi $2,500. Cara mengiranya agak mudah. Seperti di bawah, sekiranya kita menggunakan standard lot seperti contoh ini, 100,000 akan dibahagikan dengan 200 dan akan didarabkan dengan $5 lot size yang kita masuk. Maka dengan itu, size margin kita adalah $2,500. Sekiranya satu perdagangan diberhentikan, anda akan kehilangan $1,000 sekiranya dalam keadaan kerugian, iaitu bersamaan dengan 1% daripada baki akaun anda. Perdagangan ini akan memerlukan saiz margin sebanyak $2,500, iaitu 2.5% daripada baki kita. Maka dengan itu, nilai keseluruhan yang kita perlu gunakan terhadap satu pesanan ini adalah 3.5%. Manakala baki daripada 100 tolak 3.5% itu akan menjadi satu reserve terhadap kita punya account. Dan keadaan ini, pengiraan ini akan ditunjukkan di bahagian bawah terminal, di mana free margin akan kelihatan di situ, margin cost, margin, balance, equity, dan floating, nilai floating. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengira semua yang kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya, kita akan menceritakan tentang diversifikasi, iaitu diversification. Seperti dalam contoh di atas, kita letakkan telur di dalam beberapa bakul supaya kita tidak merisikokan diri kita kepada satu bakul sahaja. Dalam diversifikasi ini, kita akan banyak berbincang untuk perdagangan pelbagai mata wang.
Perdagangan satu pasangan mata wang akan menjana isyarat pemasukan beberapa mata wang yang lain. Ia akan menjadi lebih baik untuk memperbagaikan perdagangan anda antara beberapa mata wang. Sebagai contoh, sekiranya satu news USD untuk negara Amerika Syarikat telah dikeluarkan, kita sebenarnya mempunyai pelbagai-bagai pilihan peluang untuk memasuki perdagangan tersebut. Sama ada ingin memasuki perdagangan di dalam pasangan mata wang Euro USD, Audi USD, New Zealand USD, dan macam-macam lagi. Jika anda mempunyai baki akaun 100,000 seperti contoh tadi dan mempunyai pesanan terbuka dengan 10,000, maka equity teras yang kita ada adalah 90,000 nilai equity, balance equity. Jika anda mahu memasukkan kedudukan kedua, maka anda perlu mengira semula kadar risiko 1% daripada baki akaun, baki equity teras dan bukannya daripada baki permulaan akaun anda. Ia bermaksud bahawa risiko perdagangan yang kedua tidak harus lebih daripada $900 kerana baki equity anda adalah $900. Jika anda mahu memasuki pesanan ketiga pula dan equity trust anda adalah $80,000, maka risiko perdagangan ketiga tersebut tidak boleh melebihi $800. Ia adalah penting untuk memperbagaikan pesanan anda agar mata wang yang mempunyai korelasi yang rendah. Penting memperbagaikan pesanan anda antara mata wang yang mempunyai korelasi rendah. Sekiranya ia mempunyai korelasi yang tinggi, anda mungkin menggandakan kadar risiko pulangan anda ataupun kadar risiko untuk kerugian anda. Baiklah, di sini kita akan memberikan satu contoh. Sebagai contoh, jika anda mempunyai pesanan belian terhadap pasangan Euro USD, maka anda tidak harus memasuki pesanan belian juga kepada pasangan GBP USD. Kerana sekiranya anda meletakkan kedua-duanya belian pada kedudukan yang sama, maka anda telah memberikan diri anda risiko 2 kali ganda iaitu 6%. Seperti contoh, sekiranya kita merisikokan 3% pada setiap perdagangan, perdagangan akan cenderung untuk berakhir dalam arah yang sama. Kerana kedua pasangan mata wang ini mempunyai satu korelasi yang sangat tinggi. Semalam kita telah bincangkan tentang satu correlation antara beberapa mata wang. Maka sesiapa yang telah mendapatkan nota tersebut, anda digalakkan untuk menggunakan nota-nota tersebut untuk membantu anda melakukan perdagangan. Seterusnya, jika anda betul-betul ingin berdagang kepada kedua-dua pasangan mata wang itu, kedudukan saiz standard daripada pengurusan wang adalah 10,000, iaitu 1,000 risiko pemerintahan, kadar risiko yang kita ingin ambil. Anda boleh berdagang, sebagai contoh, saya memberikan satu contoh. Sekiranya anda ingin berdagang, anda boleh meletakkan 5,000 USD terhadap risiko Euro USD dan 5,000 pula kepada GBP USD. Dengan cara ini, anda hanya mempertaruhkan atau memperdagangkan kadar risiko 0.5% pada setiap posisi. Total yang anda risikokan adalah sama, 1%. Tetapi anda telah membahagikan 1% tersebut kepada dua pesanan yang berbeza kepada dua pasangan mata wang yang berbeza. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan satu strategi martingale dan satu strategi anti-martingale. Strategi martingale banyak digunakan oleh pedagang-pedagang dalam Malaysia dan luar Malaysia juga, dan anti-martingale juga banyak digunakan oleh dalam Malaysia dan luar Malaysia.
Sebelum kita pergi ke anti-martingale, kita pergi dulu kepada peraturan martingale. Martingale, secara sedar atau tidak sedar, adalah satu strategi yang meningkatkan risiko anda ketika saat kerugian. Strategi ini banyak digunakan seakan satu konsep berjudi yang menggambarkan bahawa anda harus meningkatkan saiz perdagangan apabila dalam keadaan kerugian. Seperti satu contoh, ia digunakan dalam perjudian seperti berikut. Sebagai satu contoh, kita bertaruh $10. Jika kehilangan taruhan tersebut, kita meningkatkan lagi taruhan kepada $20. Jika kehilangan taruhan tersebut, kita meningkatkan lagi $40. Kalau kehilangan lagi, kita akan buka lebih besar, $80 dan seterusnya. Ia membuka satu pintu yang luas kepada risiko. Dan ini memberikan satu gambaran bahawa martingale memberikan satu kadar risiko yang sangat-sangat tinggi. Saya tidak mengatakan bahawa sesiapa yang menggunakan martingale itu adalah berjudi, tetapi konsepnya adalah lebih kurang sama. Kerana sekiranya rugi, kita akan meningkatkan lagi kadar taruhan ataupun kadar lot yang kita akan letak ke atas pasaran. Maka dengan itu, saya tidak menggalakkan anda untuk menggunakan teknik martingale kerana ia sangat berbahaya. Strategi ini mengandaikan bahawa selepas 4 atau 5 kerugian perdagangan, peluang anda untuk masuk adalah lebih besar, untuk untung adalah lebih besar. Anda perlu menambah lebih banyak wang untuk memulihkan kerugian anda. Kebanyakan strategi martingale di luar sana memerlukan anda untuk bersedia meletakkan bailout funds, di mana sekiranya berlaku apa-apa terhadap layer yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, anda harus menambahkan sedikit wang ke dalam akaun tersebut, kerana kemungkinan satu kerugian, satu keadaan pergerakan market yang tidak dijangka tidak menyebelahi kepada kita. Kebenarannya adalah bahawa kadar kemungkinan adalah sama seperti mana keadaan kerugian sebelumnya, seperti saya katakan tadi. Jika anda mempunyai 5 kerugian berturut-turut, kadar kemungkinan anda masih ada 50-50 terhadap taruhan perdagangan ke-6. Jadi kenapa anda perlu bertahan kepada sesuatu pesanan? Anda boleh menutup satu pesanan tersebut dan membuka kembali satu pesanan yang baru. Kita berikan satu contoh kepada anda. Seorang pedagang bermula dengan baki akaun $10,000. Selepas 4 kerugian perdagangan, ini bermakna 1,000 setiap satu, baki akaun akan menjadi $6,000. Ia akan rugi 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ini 4 kali kerugian, baki akaun akan menjadi $6,000. Mereka akan berfikir bahawa peluang memenangi perdagangan kelima adalah lebih tinggi. Maka dengan ini keadaan emosi seseorang itu akan terganggu dan mereka lebih cenderung untuk meletakkan harapan yang tinggi terhadap satu perdagangan. Maka dengan itu mereka akan meningkatkan saiz kedudukan 4 kali ganda untuk memulihkan kerugian tersebut. Adakah ia mustahil? Tidak mustahil. Sekiranya satu analisis ataupun satu kadar kemungkinan yang kita akan memasuki pasaran dengan betul, kita akan dapat cover balik segala kerugian kita dan mungkin akan menerima keuntungan. Tetapi jika rugi lagi, baki akan menjadi $2,000 kerana kita telah merisikokan $4,000 terhadap pesanan tersebut. Dia tidak akan pulih daripada $2,000 untuk balik modal iaitu $10,000 sekiranya terus menggunakan teknik yang demikian. Seorang peniaga yang berdisiplin tidak perlu menggunakan kaedah itu, melainkan jika dia mahu kehilangan wang dalam masa yang singkat, total loss. Seperti pengalaman saya sendiri, saya pernah menggunakan teknik martingale. Teknik martingale ini memerlukan satu keadaan baki akaun ataupun pengurusan kewangan yang stabil.
Dan anda tidak boleh meletakkan satu position yang besar sekiranya anda ingin memasuki satu strategi martingale tersebut. Dan apa yang jadi pada akaun saya masa ketika itu menggunakan strategi martingale, akaun saya telah, seperti yang anda lihat di sini, telah total loss. Kerana satu pergerakan market kita tidak boleh menjangkakan kenaikan atau penurunannya. Dengan menggandakan lagi anda punya size position pada ketika itu, anda telah membuka ruang besar terhadap risiko untuk kerugian. Seterusnya kita akan ceritakan tentang peraturan anti-martingale. Peraturan anti-martingale ini adalah bertujuan untuk memudahkan penerangannya. Ia meningkatkan risiko apabila anda untung dan mengurangkan risiko apabila anda rugi. Strategi ini bermakna bahawa pedagang perlu menyesuaikan saiz kedudukan beliau mengikut keuntungan atau kerugian yang diterima. Sebagai contoh, saya akan berikan anda dua contoh trader A dan trader B. Trader A bermula dengan $10,000. Saiz perdagangan standard beliau ialah $1,000. Selepas 6 bulan keseimbangan, akaun meningkat kepada $15,000 dan dia harus menyesuaikan saiz perdagangan hingga $1,500. Contoh ini menunjukkan bahawa sekiranya peningkatan keuntungan berlaku kepada akaun kita, kita akan meningkatkan lagi kadar risiko kita mengikut percentage yang kita akan ambil. Seperti contoh trader B, dia mengalami kerugian, maka dengan kerugian tersebut, dia akan mengurangkan kadar risiko seterusnya, iaitu seperti menyesuaikan saiz daripada 8,000 kepada 800 saiz perdagangan. Baiklah, akhir sekali, kita akan menceritakan tentang strategi kadar pulangan yang tinggi. Bagaimanakah satu strategi itu boleh membantu anda untuk memberi satu pulangan yang tinggi? Mari kita mulakan. Strategi ini adalah untuk pedagang-pedagang mencari kadar pulangan yang tinggi dan masih mengekalkan baki permulaan mereka pada kadar yang stabil. Menurut peraturan pengurusan wang, anda perlu merisikokan 1% daripada baki anda, seperti yang kita bincangkan tadi. Jika anda bermula dengan $10,000 dan saiz perdagangan anda adalah $100, merupakan satu kadar risiko 1%. Selepas 1 tahun, baki menjadi $15,000. Andai kata begitu. Andai kata kita mendapat keuntungan dan mendapat baki $15,000. Sekarang, anda mempunyai modal asal anda, ditambahkan lagi dengan $5,000 keuntungan. Anda boleh meningkatkan lagi potensi keuntungan anda dengan cara merisikokan lebih daripada kadar keuntungan. Bermakna, sementara itu, kita menyekat risiko baki awal pada tahap 1%. Untuk memudahkan pemahaman lagi, saya berikan satu contoh. Anda boleh mengira perdagangan pada pola berikut, iaitu dengan merisikokan 1% terhadap baki awal dan 5% pada keuntungan kita. Dengan cara ini, anda akan mempunyai potensi untuk pulangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama, anda masih mempertaruhkan cuma 1% kadar risiko daripada deposit awal anda.
sebelum kita pergi kepada live trade, saya akan berikan satu disclaimer atau pendedahan. Perdagangan mana-mana pasaran kewangan melibatkan risiko. Website dan kandungan adalah sama ada satu permohonan atau tawaran untuk beli jual mana-mana pasaran kewangan. Kandungan khusus ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat yang diberikan dalam khusus ini tidak bertujuan untuk mengagihkan kepada atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran dan penggunaan akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan atau yang akan tertakluk dengannya kepada mana-mana keperluan pendaftaran dan apa-apa bidang kuasa atau negara. Baiklah, seterusnya kita akan mulakan live trade kita. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan berkenaan perdagangan anda ataupun apa-apa soalan berkenaan perbincangan sebentar tadi, anda boleh berikan soalan anda di bahagian question. Dan anda boleh angkat tangan sekiranya anda inginkan perhatian daripada saya untuk menjawab soalan anda dengan kadar segera. Sebentar, saya akan setting dulu MT4. Okey. Saya telah membuka MT4 GDMFX. Di sini saya melihat kepada Euro USD, time frame H1, standard lot, standard size. So di sini sekiranya kita ingin melakukan mengamalkan apa yang kita ceritakan sebentar tadi tentang money management, kita perlu menguruskan kewangan kita. Sebagai contoh di sini $5,000 balance, equity $5,000 dan free margin $5,000. Dalam keadaan ini, mari kita cuba analisa dulu market. Saya menggunakan trendline sebagai ukuran saya. Pada pendapat saya akan memasuki pesanan jualan terhadap pasangan ini. Baiklah, kita gunakan contoh seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, 1% kadar risiko terhadap $5,000 balance ini. Untuk mengetahui berapa nilai kadar kontrak yang anda gunakan di dalam akaun anda boleh klik pada bahagian market watch di sini. Right click kepada mana-mana mata wang dan anda klik kepada bahagian simbol. Bahagian sini, window ini keluar. Anda boleh buka Forex. Klik pada mana-mana bahagian pasangan mata wang. Kemudian klik pada Properties. Di sini anda boleh lihat contract size. Berapakah contract size yang anda gunakan. Di sini
Contract size untuk standard adalah 100,000. Maka dengan 100,000 saya akan menggunakan saya telah menggunakan 200 nisbah 1 untuk stop loss, untuk leverage. Okey. Cara untuk mengira margin cost untuk satu lot adalah seperti ini. 100,000 kita bahagikan dengan 200 leverage, maka kadar margin yang akan kita gunakan adalah 500 untuk setiap satu standard lot. Okey. Seterusnya, sekiranya kita ingin merisikokan 1% terhadap $5,000, kita akan kirakan $5,000 darab dengan 1% akan menjadi $50. Kita akan merisikokan $50 kepada perdagangan ini. Market baru sahaja memecahkan Fibonacci 200. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memasuki pasaran sell. Sebelum kita masuki pasaran, kita harus mengetahui berapa kadar floating atau SL yang kita akan tetapkan. Saya letakkan saya punya SL pada tahap ini 3293. Saya kirakan 3293 tolakkan dengan 3261 harga semasa, maka saya akan merisikokan 32 pip. $50 dibahagikan dengan 32 pip, $1.56. Bermakna size lot yang saya akan letakkan adalah $1.56. Untuk standard, $1.56 adalah sama dengan 0.156, tetapi kita boleh bulatkan harga tersebut kepada 16.